Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis kita pada hari ini dan terima kasih juga saya ucapkan kepada tuan-tuan yang terlibat mengikuti program webinar Patin Patin pada hari ini. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Saya Salihuddin bin Abdul Taib, bertugas di Pusat Pengembangan Akuakultur Perluk Jerantut Pahang dan telah berkhidmat dengan Jabatan Perikanan hampir 32 tahun. Dan saya telah berkhidmat dan mempunyai pengalaman di dalam bidang akuakultur selama 24 tahun. Baiklah tuan-tuan, kita akan bermula dengan topik kita pada hari ini, iaitu pembiakan aruhan ikan patin atau nama saintifiknya Pangasianodon hypothalamus. Saya ingin berkongsi ilmu dengan tuan-tuan mengenai teknik-teknik pembenihan ikan patin secara aruhan. Okey, kita pergi kepada seterusnya tentang pengenalan tentang ikan patin. Ikan patin adalah merupakan ikan air tawar, tuan-tuan, yang terdapat di Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Ikan patin banyak terdapat di sekitar, kalau di negara kita, di Sungai Pahang dan Sungai Perak. Terdapat beberapa jenis atau spesies ikan patin yang terdapat di sungai tempat kita lah. Antaranya patin hitam, iaitu patin yang banyak diternak sekarang ni. Seterusnya patin buah, patin lawang dan patin muncung. Jadi patin yang selain pada patin hitam ni agak payahlah nak dapat. So patin hitam yang menjadi sekarang ni yang popular tuan-tuan. Membiak secara semula jadi pada musim hujan. Kebanyakan patin-patin yang terdapat di Malaysia ni, terutama patin-patin asli lah tuan-tuan, akan membiak secara semula jadi pada musim hujan. Dan dia tidak boleh membiak secara semula jadi di kolam. So, kita sebab itu teknik pembiakan aruhan kita lakukan supaya ikan ini dapat kita biakkan sepanjang tahun. Okey, kita seterusnya pergi kepada objektif kita punya program kita pada hari ini ya tuan-tuan, iaitu tujuan apa kita buat webinar secara online ini tuan-tuan ya. Sebab sekarang ni mungkin pertamanya kita payah nak bersemuka lagi. Objektif kita pada hari ini ialah kita nak menerangkan bagaimana teknik-teknik pembiakan aruhan ikan patin sehingga kepada pengurusan benih kita laksanakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada definisi pembiakannya. Pembiakan iaitu satu proses persenyawaan telur dan sperma yang bertujuan menambah populasi dan bilangan. Ini telur, yang ni sperm, tuan-tuan ya. Untuk dia merupakan satu proses persenyawaan telur dan sperma lah. Okey. Seterusnya slide kita akan pergi kepada apakah pembiakan aruhan. Apa yang dimaksudkan pembiakan aruhan tu? Iaitu adalah satu proses saintifik ya tuan-tuan, di mana induk-induk betina dan jantan yang sesuai akan disuntik dengan hormon untuk mematangkan telur dan sperma. Okey tuan-tuan, seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu tujuan pembiakan aruhan. Jadi tujuan pembiakan aruhan ni antaranya ialah kita hendak membiakkan ikan-ikan yang tidak boleh membiak di dalam kurungan. Maksudnya ikan-ikan yang di dalam sangkar atau dalam kolam. Jadi dia tak boleh membiak secara sendiri kecuali dengan teknik pembiakan aruhan. Seterusnya tujuannya kita boleh mempercepatkan proses kematangan dan ovulasi telur. Maksudnya ikan-ikan yang belum matang kita boleh matangkan dengan cara teknik pembiakan aruhan. Dan seterusnya kita boleh meninggikan peratus hidup anak ikan. Dan kita boleh dapat merancang pengeluaran benih ikan yang kita hasilkan. Dan seterusnya
kita dapat mengeluarkan benih ikan patin ni secara seragam, iaitu sama saiz. Terusnya slide kita ialah tentang carta aliran kerja. Tuan-tuan kena tahu perjalanan ataupun aliran kerja yang perlu dilakukan apabila kita melakukan pembiakan aruhan ikan patin ini. Antaranya seperti yang terpapar di dalam slide saya ni ya. Pertama, kita kena ada perancangan lah. Tuan-tuan kena ada perancangan. Perancangan ni bermaksud kita kena tahu permintaan terhadap benih, berapa kita nak, kemampuan kolam asuhan kita ada ke tak ada, kan? Penentuan berapa induk yang diperlukan untuk kita lakukan pembenihan ini. Seterusnya, kita perlu ada persiapan tangki dan peralatan sebelum kita menjalankan kerja-kerja pembiakan aruhan. Seterusnya kita kena membuat pemilihan induk. Pemilihan induk yang kita masukkan ini ialah untuk pemilihan induk yang matang sahaja. Seterusnya kita akan lakukan proses suntikan. Seterusnya proses persenyawaan. Seterusnya pengurusan telur. Dan pengurusan rega. Rega ni bermaksud telur-telur ikan yang telah menetas tu kita panggil rega lah tuan-tuan ya. Dan seterusnya kita lakukan proses pemindahan rega ke kolam asuhan. Okey, seterusnya tuan-tuan kita pergi kepada perancangan tadi. Kita kena pastikan induk-induk kita yang ada sudah matang. Seterusnya kita kena tahu permintaan terhadap benih ikan patin ni ada ke tak ada. Seterusnya kita perlu ada kemudahan hatchery. Dan seterusnya tuan-tuan mempunyai kemudahan nursery. Nursery ni maksud dia tuan-tuan kena ada kolam asuhan. Kita nak asuh nanti. Perancangan seterusnya ialah mempunyai kemudahan nursery. Tuan-tuan kena ada nursery. Nursery ni maksud dia kolam-kolam asuhan untuk kita asuh rega-rega ikan ini menjadi benih. Dan seterusnya tuan-tuan mempunyai kepakaran. Kepakaran tu maksud saya tuan-tuan kena ada teknik-teknik yang tuan-tuan mampu melakukan kerja-kerja pembiakan aruhan ini. Okey, next. Penyediaan tangki ya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan perlu ada tangki-tangki. Tangki terutama tangki induk. Seperti yang ni tangki penetasan. Jadi sebelum tuan-tuan melakukan aktiviti-aktiviti pembenihan ni, tuan-tuan kena buat penyediaan tangki terlebih dahulu. Jadi antara proses-proses dia, tuan-tuan kena bersihkan semua tangki-tangki sebelum tuan-tuan masukkan air. Kemudian takung air. Kita isi air di dalam tangki-tangki. Jangan bila kita dah ada induk, dah nak naik ke hatchery, tapi air tak ada. Jadi benda-benda macam ni kita tak nak lah berlaku. Lepas tu tuan-tuan perlu membuat pemeriksaan kualiti air. Kena cek kualiti air. DO berapa, pH dan suhu. Itu 3 parameter yang perlu tuan-tuan tengok semasa nak buat aktiviti pembenihan ni tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan kena periksa sistem pengudaraan. Ini penting tuan-tuan. Dan lain-lain peralatan sokongan. Nanti tuan-tuan boleh tengoklah apa alat-alat peralatan sokongan tu. Okey, next. Okey, kita pergi kepada proses pemilihan induk. Pertama, tuan-tuan kalau nak cari induk yang sihat. Maksud dia induk yang sihat ni induk yang tidak sakit lah. Makna induk yang agresif. Kadang-kadang kita tengok induk lemah je, itu memang tak berapa sesuai lah kita nak buat. Sebab mungkin bila kita buat nanti boleh menyebabkan kematian pada ikan. Dia akan jadi stres. Okey, seterusnya kita memilih induk yang tidak cacat. Jadi kalau kita nak pilih induk-induk yang dah matang ni, induk-induk yang tidak cacat. Kadang-kadang induk matang juga tapi dia cacat. Jadi tak sesuai lah kita nak buat pembenihan aruhan ini. Seterusnya kita ambil induk-induk
yang telah biasa dengan persekitaran. Maksudnya induk-induk yang apa orang cakap, induk-induk yang kita ambil daripada luar, lepas tu kita asuh di kolam-kolam kita selama kurang-kurang setahun ataupun 6 bulan, tuan-tuan. Dan kita kena pastikan kurang-kurang ikan induk yang kita pilih itu mencukupi umur yang cukup. Kurang-kurangnya umur 2 tahun ke atas. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengenalan induk matang. Macam mana kita nak kenal induk betina yang matang, tuan-tuan? Pertamanya kita lihat fizikal ikan tu sendiri. Kita tengok terutama perut dia buncit. Buncit ataupun kembang lah. Dan kandung telurnya jelas kelihatan dekat sini. Nampak macam bulat je bentuk abdomen badan ikan ni. Dan kalau dari segi mata kasar kita memang nampak macam perut dia buncit tu ada telur. Okey. Dan seterusnya kita boleh bila dipicit di kawasan abdomen ni dia terasa lembut, tuan-tuan. Terasa lembut, tidak keras. Dan berkemungkinan kalau kita picit agak kuat mungkin telur akan keluar daripada alat jantina dia ni. Lepas tu kloaka ataupun alat jantina dia ni dia agak bengkak dan kemerah-merahan. Dan seterusnya badannya lebih besar dan kurang agresif. Seterusnya kita lihat induk jantan pula yang matang macam mana. Okey, kita tengok induk-induk jantan ni kalau yang matang bila dia mengeluarkan sperma berwarna keputihan, tuan-tuan ya. Kalau kita picit dia akan mengeluar sperma berwarna keputihan bila kita picit di kawasan jantina dia ni. Dan kalau kita tengok dari segi fizikal badannya dia agak lebih kecil dan dia agresif kalau nak dibandingkan daripada induk betina. Okey, ni pemilihan induk matang juga, tuan-tuan. Kita ada 3 cara. Pertama, kita buat cara pemerhatian ataupun cara visual. Dan seterusnya cara sentuhan. Dan ketiga, cara sedutan telur. Okey, ini pemilihan cara visual. Kita tengok je ikan ni. Okey, seterusnya kita buat pemilihan secara sentuhan. Okey, yang ni pula yang ketiga adalah cara pemilihan secara sedutan menggunakan tube catheter. Okey, kita pergi ke slide seterusnya iaitu di mana induk-induk yang kita pilih tadi, induk jantan dan induk betina yang kita pilih, kita kena rehatkan, tuan-tuan. Kita bawa ke dalam tangki, kita simpan di dalam tangki yang berasingan. Dan kita rehatkan induk-induk ini sekitar 5 hingga 7 jam lah. Sebelum kita nak lakukan suntikan hormon. Lepas tu pastikan induk-induk yang kita simpan di dalam tangki ini sistem pengudaraannya berfungsi. Dan seterusnya kita lakukan pengawasan yang berterusan lah terhadap induk-induk ini sebelum kita lakukan suntikan seterusnya, lakukan proses suntikan. Okey, sebelum kita nak lakukan suntikan terhadap induk-induk ikan kita, kita perlu membuat penyediaan peralatan suntikan. Yang penting tuan-tuan kena ada hormon lah, hormon yang kita nak suntik. Kita akan guna hormon Ovoprime. Dan seterusnya kita kena sediakan jarum, tuan-tuan, jarum suntikan. Jarum suntikan ni dia ada 3 saiz. 1 ml, 3 ml dan 5 ml. Okey, tuan-tuan, kita pergi kepada slide saya yang berikutnya, iaitu tentang kita nak mendapatkan dos suntikan untuk induk-induk ikan yang kita pilih. Okey, kita ada formula untuk mendapatkan dos untuk suntikan kepada induk. Iaitu jumlah dos hormon yang ditentukan mengikut berat ikan. Bermakna berat induk ikan yang kita dapat tadi, kita akan darab dengan dos cadangan. Jadi, sebagai contoh di bawah tu, kalau induk kita 5 kilo, kita darab dengan dos yang kita cadangkan untuk suntikan adalah 0.7 ml.
Bermakna kita kena perlukan hormon Ovoprim 3.5 ml per kg. Okey, seterusnya kita pergi kepada masa untuk suntikan induk-induk jantan dan betina. Okey, suntikan pertama. Suntikan pertama pada induk betina 0.3 ml. Selepas 5 hingga 7 jam kita rehatkan tadi. Lebih kurang dalam pukul 5 petang lah. Baru kita suntik induk betina. Seterusnya suntikan yang kedua kita lakukan pada induk betina. Juga dos yang sama iaitu 0.3 ml. Dan kita suntik selepas 6 jam suntikan yang pertama tadi. Iaitu lebih kurang dalam pukul 11 malam lah. Baru kita suntik untuk suntikan yang kedua. Dan induk jantan juga kita akan suntik pada malam tersebut. Dengan dos 0.3 ml. Jadi kita akan, ni antara dos cadangan lah. Ni induk betina, kalau di tempat saya tu kita akan guna 0.6 ml. Dan induk jantan 0.3 ml. Okey tuan-tuan, kita pergi kepada proses berikutnya iaitu proses suntikan. Okey, induk-induk tadi kita perlu menyuntik hormon di bahagian kiri dan kanan berdekatan dengan sirif atas dorsal. Ini bagi induk ikan betina lah tuan-tuan ya. Sebab kalau petang tu tuan-tuan dah suntik sebelah kanan, makna sebelah malam tuan-tuan suntik sebelah kiri pula. Jangan suntik di tempat yang sama. Ini kita tak nak ikan akan stres ataupun ikan akan tercedera ya tuan-tuan. Seterusnya kita tengok kedudukan jarum suntikan kita ketika kita menyuntik. Kita kena ada dia punya kecondongan 45 darjah lah. Supaya hormon mudah masuk dengan sempurna di dalam abdomen ikan tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada proses stimulasi gonad. Yang mana induk-induk yang telah kita suntik, induk-induk jantan dan betina yang telah kita suntik perlu diasingkan daripada tangki-tangki ni tuan-tuan ya. Kita jangan campurkan dalam satu tangki. Sebab kita bimbang bila kita campurkan dalam satu tangki, induk betina akan keluarkan telur dan induk jantan akan merembes dia punya sperma. Jadi mungkin benda ni akan merosakkan lah. Mungkin aktiviti kita akan gagal lah. Okey, seterusnya kita lalui proses persenyawaan. Jadi sebelum tuan-tuan nak pergi kepada proses penyawaan ni, tuan-tuan kena membuat beberapa penyediaan peralatan lah. Terutama bulu ayam, tuan-tuan kena ada bulu ayam. Sebab kita nak gaul telur tadi dengan menggunakan bulu ayam. Bulu ayam ni bukan apa tuan-tuan, dia satu benda yang lembut. Jadi kita tak mahu merosakkan telur tu dengan menggunakan bahan-bahan yang keras lah. Seterusnya kita ada baju ikan. Kita akan gunakan baju ikan ni untuk memegang ikan patin tadi supaya kadar kecederaannya dapat dikurangkan. Seterusnya kita perlu ada besen. Besen yang stainless steel lah. Yang ni, yang bulat, yang jenis bulat macam ni. Jadi mudah kita nak menggaulkan telur. Dan kita kena ada tuala. Tuala ni tujuannya kita nak mengesat kelembapan yang ada pada badan ikan atau abdomen ikan. Supaya air-air yang ada di sekitar badan ni memasuki telur-telur ni lah. Telur-telur induk tadi. Dan seterusnya kita ada tanah liat tuan-tuan. Ada air tanah ni. Kita ambil daripada tanah liat untuk buat air tanah. Nanti tujuan dia untuk apa? Kita nak gaul air tanah ini dengan telur. Supaya telur-telur boleh terurai dan tidak melekat antara satu sama lain.
Okey ya, tuan-tuan, seterusnya kita pergi kepada proses persenyawaan atau proses melirik telur. Okey, induk-induk yang telah tersedia untuk mengeluarkan telur, kita akan lirik telurnya keluar daripada abdomen, daripada perutnya. Tuan-tuan kena lirik daripada atas turun ke bawah secara perlahan-lahan. Dan apabila telur telah keluar sehingga habis, tuan-tuan kena sediakan seberapa segera induk jantan. Sebab kita tak ada telur-telur yang telah keluar ini terlalu lama untuk menerima sperm daripada induk jantan. So, satu grup lagi kena sediakan induk jantan lah. Proses ni memakan masa sekitar 3 hingga 5 minit. Jadi, dalam proses tu tuan-tuan kena selesai lah. Okey ya tuan-tuan, seterusnya kita pergi kepada proses persenyawaan. Kita akan gunakan air tanah. Air tanah ni kita gunakan adalah bertujuan untuk digaulkan atau dicampurkan di dalam telur-telur yang telah kita senyawakan. Telur-telur dan sperm yang kita telah senyawakan ni kita gaulkan sama rata dengan bulu ayam. Dan seterusnya barulah kita campur dengan air lumpur supaya kita tak nak telur-telur patin ini melekat antara satu sama lain. Sebab telur patin dia kalau kita tak gaul dengan air tanah ni, dia akan melekat antara satu sama lain. Jadi tujuan kita nak buat macam ni adalah untuk kita nak selaputkan telur-telur patin itu daripada lumpur supaya dia tidak melekat antara satu sama lain. Okey, proses seterusnya ialah kita menabur telur di dalam tangki-tangki penetasan dan kolong penetasan. Jadi di sini kita taburkan di atas tangki penetasan yang kita telah sediakan tray penetasan tuan-tuan. Sini kita akan taburkan telur-telur di atas tray ini secara rata lah, sama rata. Jangan bertindan antara satu sama lain. Kita bimbang nanti boleh menyebabkan telur-telur akan mati sebab dia bertindan antara satu sama lain. Seterusnya ada juga kita guna kaedah menggunakan kolong penetasan. Kaedah ni ialah kita kontrol air daripada bawah untuk kita running telur-telur ni supaya dia sentiasa berpusing di atas di tengah-tengah kolong ini sehinggalah dia menetas. Seterusnya kita pergi kepada pengurusan telur di dalam tangki penetasan. Okey. Di sini tuan-tuan kena pastikan kualiti air terkawal ya tuan-tuan. Terutama pH air. Kita kena cek tengok keadaan dia macam mana. Mungkin air telah masam ataupun agak berbau. So bila keadaan ni tuan-tuan kena lakukan penukaran air secara sedikit demi sedikit. Dan seterusnya pastikan sistem pengudaraan berfungsi. Ini penting tuan-tuan ya. Kalau tak boleh menyebabkan kematian yang tinggi kepada telur-telur ikan ataupun ikan-ikan yang baru nak menetas tadi. Pastikan tekanan air di kolong penetasan stabil. Yang di dalam kolong tadi tuan-tuan ya. Supaya stabil. Jangan terlalu kuat tekanan air. Bila terlalu kuat, dia boleh menolak telur-telur itu keluar daripada kolong penetasan. Dan seterusnya tuan-tuan kena buat pemantauan perkembangan telur. Tengok bila menetas telur-telur ikan. Okey, seterusnya tuan-tuan. Induk-induk yang kita telah keluarkan telur, yang kita telah keluarkan sperm, tadi ada kemungkinan dia telah tercedera. So, kita kena rawat dia. Okey, ini proses perkembangan telur tuan-tuan ini antara proses lepas 1 jam dia dalam keadaan ni lah. 3 jam
dalam peringkat belas tular. 14 jam dia dah mula nampak dia punya lembaga dia lah, pelindung embrio dia panggil. Lepas tu selepas 18 jam dia dah mula menampakkan tubuhnya lah, organi-goni, dan seterusnya dia akan menetas selepas 24 jam. Ini rega, dia panggil rega ya tuan-tuan. Okey, ini pengurusan rega pula. Bila rega dah menetas, kita pun kena jaga dia punya pengawalan mutu air. So ni kita akan angkatlah dulang-dulang pengeraman ni ataupun dulang penetasan ini keluar daripada tangki tersebut. Kita tak boleh biarkan sebab dia boleh merosakkan kualiti air. Seterusnya kita lakukan kaedah siphon yang digunakan bagi mengeluarkan sisa-sisa kotoran telur yang rosak. Ada telur-telur yang terkeluar daripada dulang penetasan ni, kita boleh sedut dia keluar ataupun dengan kaedah siphon. Okey, ini antara proses pemindahan rega tuan-tuan. Kita lakukan pemindahan ni adalah bertujuan untuk mengalihkan rega-rega yang telah menetas ini untuk masuk ke kolam-kolam asuhan. Jadi sebelum kita masukkan induk ini ke kolam, sebelum kita masukkan rega-rega ini ke kolam asuhan, kena pastikan bahawa kolam asuhan tuan-tuan telah dibuat penyediaan rapi. Di mana mungkin kolam tuan-tuan dah ada air hijau atau dah sesuai lah untuk rega-rega ni dimasukkan ke situ. So ini antara proses-proses pemindahan rega lah. Kita gunakan hapa dan penapis. Seterusnya kita sedut air keluar daripada ni untuk mengurangkan air yang di dalam tangki. Dan kita akan buka outlet tangki ni, dilepaskan, rega dilepaskan masuk ke dalam sauk yang halus. Tuaian rega dimasukkan. Ni di dalam yang nombor 4 ni, tuaian rega dimasukkan di dalam beg. Dan seterusnya rega dibungkus dan kita masukkan oksigen lah untuk kita bawa ke kolam. Okey tuan-tuan, seterusnya kita pergi kepada proses pemindahan rega ke kolam asuhan. Okey, biasanya umur ikan sekitar 3 hari ke atas. Umur rega lah. Rega ikan ni umur dia 3 hari ke atas baru kita buat pelepasan di kolam asuhan. Selalunya kita akan lakukan proses pemindahan rega ni ialah pada awal pagi ataupun lewat petang. Pemindahan perlulah dijalankan secara berhati-hati. Kita akan gunakan beg plastik lah daripada hatchery untuk bawa ke kolam. Untuk memastikan bahawa rega-rega yang kita lepaskan berada di dalam keadaan yang aktif lah. Okey, seterusnya tuan-tuan kita pergi kepada hasil pembiakan aruhan kita. Setelah kita melepaskan rega di kolam asuhan selama 30 hari ataupun paling maksima 45 hari, kita telah mendapatkan hasil benih patin sekitar bersaiz 4 hingga 5 inci lah. Ni sesuai lah untuk saiz-saiz untuk peternak sangkar. Okey tuan-tuan, sekarang kita telah sampai ke penghujung perbincangan kita atau perkongsian ilmu kita, yang mana pembiakan aruhan patin adalah merupakan satu kaedah atau teknik untuk menghasilkan benih secara komersial. So, untuk menempa kejayaan aktiviti ini memerlukan kemahiran daripada tuan-tuan lah. Sebelum tuan-tuan akan menjadi seorang pengusaha benih yang berjaya. Jadi sebelum saya menamatkan sesi ini, saya memohon ribuan kemaafan lah kepada tuan-tuan di atas segala kelemahan yang saya sampaikan, dan semoga ilmu yang ada
semoga ilmu yang sedikit yang ada pada saya ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan, dan seterusnya tuan-tuan boleh berhubung dengan saya lah. Sekiranya tuan-tuan masih ada yang tidak faham, dan boleh jumpa saya lah di tempat saya di sana, di Pusat Pengembangan Aquakultur Perluk Jerantut Pahang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.